Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha lagi hormati Ustaz Al-Fadhil Ustaz Burhan, Encik Tazi, seterusnya datang kuasa Pondok At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan, bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan takdir dan takzimnya kita masih lagi berada di bumi Allah yang sementara ini, di saat umur yang berbaki. Kita berada di bumi Allah ini dengan umur yang berbaki. Bukan bertambah sangat umur. Kalau bertambah umur kita rasa seronok, tambah. Siap buat collection lagi, tambahan. Kita sebenarnya semakin hampir, semakin dekat, dan ianya adalah umur yang berbaki. Umur yang berbaki. Tak tahulah berapa banyak baki yang ada, kan? Kita tak tahu masing-masing, sama ada saya dulu ataupun sesiapa pun. Ini adalah peluang untuk kita berada di bumi Allah, mencari bekal sebanyak mungkin, dan apa yang paling penting, apa yang kita buat amal ibadat, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima amal ibadat tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah juga kita panjatkan kesyukuran kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kekuatan, keazaman seterusnya yang membawa kepada nikmat Islam dan iman kita sehinggalah kita ke saat hari ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang berlaku pada situasi kita sekarang ianya memberikan pengajaran dan lebih bermakna kepada kita sebagai satu teguran dan amaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya pandemik Covid ini, macam-macam suasana berlaku, maka ianya menjadikan suatu garis ukur ataupun pengukur kepada amal ibadah kita, insya-Allah. Saya ambil kaedah seperti mana yang saya sebelum ni saya pernah cakap, iza hadaral ma fa batala tayammum. Bila ada air, batal tayammum. Kita ni tanah yang selama hari ni setiap minggu tu air. Jadi tiba-tiba minggu ni air tak ada, jadi terpaksalah guna tanah. Jadi saya ni ibarat tanah lah, ataupun tayar spare lah. Kalau tak ada dalam usul fiqh, dia punya kaedah tu kita ambil macam tayar spare kereta lah. Tayar spare ni kita boleh kira dengan jari berapa kali pakai, kan? Tapi dah pecah, pecah tengah jalan lah, apa dan sebagainya. Itu yang ada, guna je lah. Dan sama ada tuan-tuan perasan atau tidak, sekarang ni kalau beli kereta, tayar spare ni tak sama saiz dengan tayar yang standard, tayar yang asal. Jadi bermaksud tayar spare ni bukan apa sangat, kan? Jangan tak pakai aja, jangan pula dalam keadaan terdesak. Jadi itulah ibaratnya saya ni yang berada di depan tuan-tuan, yang mudah-mudahan saya yakin dan percaya sungguhnya Allah memberi rahmat pada tuan-tuan dan puan, dan dalam keredaan kerana keazaman, iltizam dan mujahadah tuan-tuan berada di dalam majlis ilmu, ni, insya-Allah. Sebagaimana kalau bertemu dengan saya, biasalah saya menggunakan kitab Baharul Mazi jilid yang ke-17. Namun begitu, sedikit ambil dalam masa 5 ke 10 minit, saya akan membacakan satu daripada potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab
50 akhlak salafus soleh. 50 akhlak salafus soleh. Maksudnya setiap kali kalau pertemuan dengan saya kita akan mula cari dengan bacaan ataupun mengambil sedikit ibrah daripada beberapa hadis-hadis Nabi dan juga kalam-kalam suci daripada kalam suci Al-Quran Karim, insya-Allah. 50 akhlak salafus soleh dalam kitab karangan ataupun terjemahan daripada susunan Muhammad Faiz Tanzizi Abdullah, dan juga disyarahkan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Ramli. Ini dalam kitab ini memuatkan 50 akhlak salafus soleh. Siapa dia salafus soleh? Orang-orang yang beramal soleh. Ini adalah 50 akhlak terkandung dalam buku ini, dan mungkin kita ambil satu persatu pada setiap pertemuan, insya-Allah. Senang kira pertemuan kita kali ke berapa nanti kan. Bagi peringkat yang pertama ataupun akhlak 50 akhlak salafus soleh yang pertama yang dicatatkan oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Zainal Asri ini ialah yang disyarahkannya ialah berkaitan tentang ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahi dinil khalis. Yang maksudnya, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang ikhlas, bersih segala rupa syirik. Ikhlas. Akhlak 50 akhlak salafus saleh dimuatkan yang pertamanya ialah ikhlas. Ma huwa ikhlas? Apa dia ikhlas? Mungkin sebelum-sebelum ni pernah dengar dan pernah disyarahkan oleh ustaz-ustaz, barisan ustaz-ustaz yang sebelum ni dengan pelbagai. Bagi saya, kalau kita baca ikhlas itu sendiri, kalau dari segi kita melihat dalam Al-Quran pun ada surah yang dinamanya surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Jom kita ambillah sempena, kita baca suratul Ikhlas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Apa kita ambil sempena 3 kali baca? Kan dalam satu hadis Nabi mengatakan bahawa satu bacaan atau satu kita membaca suratul Ikhlas seumpama kita membaca sepertiga daripada Al-Quran. Maka kita baca 3 kali suratul Ikhlas, maka seolah-olah kita telah mengkhatam ataupun khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Besar fadilat dan pahalanya yang dijanjikan oleh Allah. Yakin janji Allah ni bukan janji manusia. Janji manusia ni kelam-kelam celung kan, ini janji-janji Allah. Cuma kita nak tanyalah, saya nak tanyalah, dalam kita membaca suratul Ikhlas itu, di mana ikhlasnya? Dalam ayat pertama sampailah ayat yang ke-4, tang mana ikhlas? Dalam suratul Fatihah ada Fatihah kan kita bersebut pun sebab dia di permulaan surah.
Kalau Al-Baqarah pun ada kalimah Baqarah dalam surah Al-Baqarah. Kalau surah An-Nisa pun banyak ayat-ayat berkaitan tentang nisa, iaitu wanita. Kalau dalam surah Al-A'raf pun ada, kebanyakan semua nama surah ada nama-nama ataupun kalimah-kalimah tersebut di dalam surah tersebut. Yang ini suratul Ikhlas, nama diberi suratul Ikhlas. Tapi di mana kalimah ikhlasnya? So ini suatu hikmah atau satu perkara yang kita kena fikirkan, bahawa ikhlas ini benda yang sangat-sangat, sampaikan Allah pun meletakkan ataupun tak menampakkan ikhlasnya dalam suratul Ikhlas. Dalam kalimah, dalam surah Ikhlas tak ada pun kalimah ikhlas, tapi dinamakan juga surah Ikhlas. Begitulah dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, ikhlas ini benda yang sangat-sangat subjektif. Subjektif ni apa? Benda yang memang tak berapa tak dinampakkan. Kerana apa? Dia bukan senang untuk diatur, dibina, dibuat-buat. Sebut senang. Aku buat kerja ni ikhlas ni, aku buat kerja ni ikhlas ni. Tak nampak tadi aku angkat kayu ni, angkat ni. Seolah-olah kita mula sebut ikhlas, lepas tu kita sebut pula benda-benda macam tu kan. Ikhlas ke? Jadi perkara ikhlas ini benda-benda yang sangat disembunyikan, yang mana Allah sahaja yang mengetahui, manusia pun tak tahu. Hatta Nabi Muhammad pun tak tahu seseorang itu dia melakukan ikhlas atau tidak, melainkan keikhlasan ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim At-Taimi, al-mukhlisun man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Maksudnya orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan segala amal kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan segala amal kejahatannya. Manusia kan, kita ni pun sendiri ada perkara ataupun ada benda yang kita buat baik dan buat jahat. Buat nakal lah, bukan buat jahat sangat pun. Kadang-kadang buat maksiat. Tetapi kita semau-maunya kita akan sembunyikan perbuatan maksiat. Dan Allah pun menutupkan keaiban kita. Sekarang ni pun Allah sedang menutup keaiban saya. Sebab tuan-tuan melihat saya, tuan-puan melihat saya. Sebenarnya nampak gaya macam ini dan sebagainya. Tapi itu penilaian tuan-tuan dari segi zahir. Walhal ada di sebaliknya benda yang disembunyikan. Ini yang perlu kita ketahui. Maka ikhlas ini ialah sesuatu yang mana orang menyembunyikan segala amal kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan amal kejahatannya. Dan kata sebahagian ulama lain, al-ikhlasu tasfiyatun fi'li min mulahazatil makhluqi. Maksudnya ikhlas itu ialah membersihkan amal perbuatan daripada ingin mendapatkan perhatian makhluk. Membersihkan amal perbuatan daripada ingin mendapat pemerhatian ataupun perhatian makhluk. Ini juga diistilahkan ataupun yang ditakrifkan dengan ikhlas. Ada juga kata sebahagian ulama lain, al-ikhlasu tawaqqi ala an mulahazatil ashkhas. Ikhlas itu adalah berhati-hati dalam melakukan amalan daripada ingin perhatian seseorang, berkait dengan seseorang. Sebab ikhlas ini dia sepenuhnya mohon pada Allah ataupun sepenuhnya untuk pemerhatian atau penilaian Allah. Buat sesuatu yang kita nakkan penilaian Allah. Itu yang ditakrifkan dalam beberapa orang ulama sebut. Dari Syekh Nur Al-Masri, Zunnun Al-Misri berkata, 3 tanda ikhlas seseorang itu ialah, ini tanda ikhlas. Ini siapa yang kata? Zunnun Al-Misri, salah seorang juga ulama. Tanda 3 tanda ikhlas ialah, 1, merasa sama, iaitu tidak gembira atau terhina di antara pujian dan celaan. Dia tak endah pun orang puji ke orang cela pun dia buat sadin aja. Buat sadin kan sadin pula kan. Buat kan. Buat selamba je.
Jadi bermaksud dia tidak terpesona dengan pujian dan dia tidak terkesan dengan celaan. Okey, dia tak terasa ya. Yang kedua, lupa daripada memandang segala amalan ketika beramal. Lupa daripada memandang segala amal ketika segala amalan ketika beramal. Dia buat baik tu, dia tak adalah dahsyat aku. Dia dalam hati dia ada sum'ah. Dahsyat aku ni, aku tadi mampu. Tadi buat kuliah subuh, lepas ni kan kuliah duha, lepas ni kan orang berapa. Dia seolah-olah dia megang benda-benda macam tu. Dahsyat ni, kalau orang lain tahu ni best tu. Seolah-olah macam tu. Dia dalam diri tu sum'ah tu. Sum'ah ni apa? Orang yang rasa diri dia hebat. Padahal di sisi Allah Ta'ala nak menampung hak yang dosa lama ni pun banyak lagi kan. Dan yang ketiga, tanda ikhlas seseorang itu ialah lupa keperluan pahala amalan di akhirat. Dia tidak akan nak berkira-kira, aku tak apalah, aku dah banyak dah sedekah. Semalam aku hari Jumaat aku dah sedekah 50. Tak apalah, setiap hari ni kada tak payahlah, udahlah tu. Sabarlah kata. Jadi seolah-olah dia berkira dengan amalan. Ingat, apabila kita berkira-kira amalan kita dengan Allah Ta'ala nanti lebih berkira-kira dengan amalan kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita berkira-kira macam kita lah, kita buat sesuatu amal untuk suami, untuk anak, untuk anak dan juga suami pada isteri dan sebagainya, kita berkira-kira. Kalau kita jarang kali, tapi kalau dengan anak, kadang-kadang kita suruh anak, mak, saya tolong ayah ajak basuh kereta. Ayah nak upah berapa? Dia berkira. Dia berkira. Apa ayah nak upah apa? Mula ayah mentor kan. Mentor. Marahlah. Mula ayah ni marah kata, kamu nak berkira dengan ayah, itu pun nak berupah dan sebagainya kan. So mula dah berkira-kira. Kadang-kadang isteri dengan suami pun banyak juga berkira-kira. Tapi maksudnya kita jangan sangat berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu lebih lagi maha berkira-kira untuk manusianya. Terlalu banyak sangat. Sebab setiap nafas, setiap udara yang kita sedut dan sebagainya ni semua hak milik Allah. Tangan, kaki, mata, kepala, penglihatan dan sebagainya ni semua hak milik Allah. Lagilah kalau dia nak berkira-kira, kamu buat apa dengan anggota tubuh badan, anggota yang telah dipinjamkan. Dan kata sebagian ulama lagi, ikhlas itu adalah al-ghimadu an ru'yatihil a'mal, tenggelam daripada memandang segala amalan. Ini semua ini bab tasawuf ni, benda yang berkait dengan hati, benda ikhlas, benda yang tersembunyi. Yang saya kata tadi, dalam surah Ikhlas pun kita tak jumpa kataan ikhlas. Apatah lagi kita kalau kita nak sebut-sebut ikhlas, aku ni ikhlas. Jadi kita kena didik hati kita, didik hati untuk sentiasa dalam keadaan berikhlas. Dan yang terakhir kata Fudail dalam part yang pertama ini, kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nasi riya'un wa amalun min ajli nasi syirkun wa ikhlasun ay yu'afiyakallahu minhuma. Maksudnya meninggalkan amal kerana manusia itu adalah riak. Meninggalkan amal baik kerana manusia, aku tak naklah buat baik, nanti orang nampak aku ni hebat sangat, itu pun dikatakan riak. Beramal kerana manusia adalah syirik. Aku buat ni kerana Allah, kerana dia ni, kerana seseorang, kerana Cikgu Ju datang, suruh datang juga, aku nampak sangat, tak boleh juga. Nanti itu juga dinamakan riak. Ikhlas itu pula adalah Allah SWT menyelamatkan engkau dari kedua-duanya. Tidak kerana ada timbul riak dan juga tidak ditimbulkan dengan syirik. Antara keduanya dibebaskan, dilindungi oleh Allah keduanya. Itulah ikhlas. Itulah antara sifat salafus soleh, orang-orang yang beramal soleh. Ingat, orang yang beriman dan beramal soleh ni yang akan masuk syurga Allah. Orang Islam belum tentu lagi masuk syurga. Ini banyak kupasan yang berbeza. Orang Islam memanglah pada akhirnya dia tetap juga, bila mana dia pernah melafazkan kalimah syahadah, dia akan masuk syurga.
Tetapi kita bukan nak yang kategori itu. Kita nak kategori yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh ini dia terus akan dapat ganjaran syurga Allah. Jadi orang Islam dalam erti kata belum tentu masuk syurga itu ialah dalam beratik koma dia, maksudnya bukan maksudnya orang Islam belum tentu masuk syurga terawal. Tapi orang Islam yang pernah menghafal kalimah syahadah ni dia akan masuk juga syurga walaupun dia banyak dosa dan sebagainya, tetapi dibenamkan juga diganjar di dalam neraka Allah. Jadi so berhati-hatilah dan kita masing-masinglah melatih diri kita untuk sifat ikhlas itu sendiri. Sebelum ni pun pernah saya kongsikan, sama ada ingat ke tidak. Ingat tak ingat, saya bukan banyak kali ingat jumpa sini kan, tapi saya pernah lafazkan ikhlas tu seumpama kita memegang belut. Mana berani nak pegang belut, Ustaz? Geli. Nak tangkap belut bukan main susah sebab licinnya belut. Tapi bila kita tangkap belut itu mudah sangat terlepas kerana belut itu licin. Itulah ikhlas. Ikhlas ni bukan mudah untuk kita jinakkan hati kita sebagai orang yang ikhlas, tetapi ikhlas itu sangat mudah terlucut dalam diri manusia. Kita buat hebat, apa pasal kamu mengantuk ni? Kita ngantuk. Itulah aku ni ngantuk tu. Kenapa? Sian lah. Tak adalah. Malam tadi aku mayang tahajud 18 rakaat, lepas tu mayang hajat. Dia sebut semua kalimah tu. Maka daripada yang asalnya dia mengantuk. Kalau sebut kenapa mengantuk? Aku mengantuk. Memang gitulah, dah sifat manusia mengantuk. Tak jadi masalah. Dan paling syok sekali tidur mengantuk ni dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu paling syok je tu. Saya dah habis majlis ilmu tu. Apa pun tidak. Tambah kalau kat masjid kat surau lagi lah. Kalau masjid kat surau, ya Allah ngantuknya. Keluar je, langkah je kaki kiri, keluar daripada surau masjid tu. Ajak tidur, haram mau. Wah nak mau. Pukul 12.30 garam juga orang tidur orang kalau malam. Tu hakikatnya. Maka so janganlah sampai ngantuknya. Itulah aku ngantuk ni. Malam tadi aku bangun awal, aku mayang tahajud, doa pada kamu pun aku doakan sekali. Dia. Habis. Ikut pada. Itulah nak katakan dari segi ikhlas itu sendiri. Mudah-mudahan kita dapat membina keikhlasan diri saya juga dan tuan-tuan, puan-puan dalam kehidupan seharian ini, insya-Allah. Itulah sekadar untuk pada permulaan. Tu baru mukadimah tu kan. Belum masuk lagi, belum masuk yang betulnya kan. Udahlah kitabnya tebal, la ilaha illallah. Bila nak habis kitabnya, kalau dah banyak mukadimahnya pun hampir setengah jam kan. Tak apalah tuan-tuan, kita sebenarnya tak dapat banyak, dapat sikit. Jangan tak dapat langsung mudah kan? Jadi insya-Allah kita ambil keberkatan. Sebab kitab-kitab ni kita nak buat kitab, Allahu Akbar, nak tulis surah Yasin semula daripada ayat pertama sampai ayat 83. Lepas tu kita wakafkan biar orang lain baca. Tulisan kita pun kita tak mampu buat. Ini kan orang alim ulama dah buat kitab setebal-tebal ni, manfaat dia. Ni saya kata ni broker akhirat ni. Orang membaca kitab dia, pahalanya masih sampai lagi pada mereka. Ni broker akhirat. Kita ni broker dunia je kita nampak, akhirat apa yang kita tinggal untuk akhiratnya. Untuk bila kita dah tak ada, apa yang akan diwarisi oleh orang lain, generasi lain. Jadi so kurang-kurangnya kita mengambil manfaat daripada kitab-kitab ulama muktabar ni, insya-Allah. Kita masuk pada Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Sedar atau tidak, saya pun tak pasti. Saya tengok dalam catatan ni ada 3 kali, 4 kali. Kali yang kelima ni, kali ke-6. Kali ke-6 rupanya. Kali ke-5 atau ke-6 je tu. Pertemuan kita, dan kita telah sampai ke muka surat 32. Kalau ada yang kitab Rumi lah Bahrul Mazi, kalau tak pun tak apa, tak jadi masalah. InsyaAllah dia bila kita bermazhab Syafi'i ni, dia tekal bahawa orang Imam Syafi'i itu sendiri pun datang mengaji tak bawa kitab kan. Imam Syafi'i dia datang mengaji tak bawa kitab. Jadi kita ni pun mazhab Syafi'i, okeylah tu, sama lah kan. Tapi Imam Syafi'i tak pernah
menggugurkan setiap kalam tok guru dia apabila diminta ulang. Itu hebat tu. Dia dengar, dia tak datang, dia tak bawa kitab, tetapi dia mampu untuk ulang balik kata-kata tok guru dia, walaupun sepatah pun tak ditinggalkan. Tapi saya bukan minta saya nak ulang kata-kata saya dah, sebab ini bukan depan, bukan tok guru, ini sekadar membaca je. Mukri, istilahnya dalam bahasa Arab ni mukri. Mukri ni ialah tukang baca. Jadi kita sama-samalah dengar bacaan insya-Allah. Kita telah sampai muka surat 32. Pada bab kita telah sampai, kita sedang membaca bab yang kedua dalam kitab ini, iaitu bab majaa fi sya'ni hisab wal qisas. Bab yang telah datang pada ia menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan berhisab ataupun yaumul hisab itu sendiri di negeri akhirat, dan berambil balas kesalahan. Maksudnya ada pembalasan daripada setiap kesalahan. Kita telah pun membaca sebahagian daripada hadis tersebut. Kita dah sampai ke masalah yang ke-14. Masalah yang ke-14, binatang terambil bela, sama-sama binatang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab, moga-moga Allah merahmati ni beliau, 14, sesungguhnya dengan sepotong hadis pada masalah 13 itu menunjukkan binatang, sama binatang pun terambil bela. Binatang sesama binatang pun dia akan balas, dia akan menuntut bela. Nak sebut bela saja kita susah nak faham, bela ke bela. Jain. Ni kalau kita sebut kalimah bahasa Melayunya, kataan tuntut bela, faham. Maksudnya kita ada sesuatu, kita minta tuntutan daripada sesuatu pihak lain. Itu kita faham. Bela berbeza. Kalau bela, kita mendidik, menjaga dan sebagainya. Ni tuntut bela, maksudnya menuntut sesuatu. Maksudnya di padang mahsyar nanti atau di akhirat nanti, antara binatang sesama binatang pun dia ada mohon pada Allah untuk tuntut bela. Binatang kan binatang, kan kadang-kadang dia ada bergaduh, lawan tanduk sama tanduk. Andai kata patah tanduk binatang A, maka dia akan tuntut, yang si A itu akan tuntut pada Allah, B ini pernah mematahkan tanduknya. Ini maksudnya. Maksudnya antara binatang sesama binatang pun dia ada tuntut bela di padang mahsyar kelak. Apabila satu daripada berbuat zalim kepada satu yang lain, maka itulah sebab dihidupkan Allah Ta'ala kembali akan segala binatang-binatang itu sebagaimana manusia dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, bermaksud di padang mahsyar bukan sekadar manusia yang hidup daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah hari akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Mana rupalah luas padang mahsyar tu. Kita kalau berhimpun dekat pasar tani pun ramai pun rasa rimah rasanya. Tak tahulah tuan-tuan. Kalau tempat-tempat yang ramai pun kita rasa berkemayur mata dan sebagainya, rimah dan sebagainya. Ini dihimpunkan di padang mahsyar dengan sejumlah begitu. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke akhir zaman. Bukan sekadar manusia, malah binatang pun diangkat ada. Okey, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa izahuhu syuhushiran, dan apabila segala binatang itu dikumpulkan dia. Maksudnya binatang pun dikumpulkan sekali di padang mahsyar. Tapi harus diingat, dan kita yang belajar kita tahulah, binatang dikumpulkan untuk masing-masing akan mengadu pada Allah untuk tuntut bela, yang mana ada bersangkutan dengan binatang lain, sesama binatang dan sebagainya. Selepas daripada itu, adakah syurga dan neraka untuk binatang? Tidak. Habis semua tuntut bela dan sebagainya, selesai semua, dah jadi kosong-kosong semua binatang, maka semua binatang itu akan macam hancur, diterbangkan seumpama jadi debu kembali balik menjadi tanah. Maksudnya mereka hanya dibangkitkan semula
dalam hakikat untuk tuntut bela. Untuk tuntut bela. Bila dah selesai semua dengan balasan itu, kalaulah binatang A, contoh rusa A tertanduk, rusa B gaduh-gaduh, rusa B patah tanduknya, maka pada akhirat nanti Allah Ta'ala akan dengar aduan daripada rusa A tentang dipatahkan tanduknya oleh rusa B, maka Allah akan patahkan semula tanduk dia, balas balik. Ataupun disuruh oleh rusa ni, kamu balik patahkan pula tanduk dia. Soalan macam tu. Maka bila selesai semua tu, dah masing-masing redha, seolah-olah masing-masing dah clear, maka ada setengah riwayat mengatakan bahawa maka dia terbangan menjadi debu. Semua binatang-binatang itu akan menjadi kembali balik kepada tanah. Debu ni pun balik pada tanah. So binatang pun, bayangkan binatang pun sampai tahap jantu pun ada tuntut bela, ada. Dan Allah Ta'ala sangat adil. Allah Ta'ala juga mengizinkan binatang ini untuk melaksanakan balasan ataupun tuntut bela tersebut. Itu binatang, ini kan manusia. So manusia ini juga, ingat, kita ada hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah. Allah akan tuntut apa yang kita buat, apa yang kita telah laksanakan di atas muka bumi, diberi nikmat dan sebagainya. Dan kita juga ada hablum minan nas, kita dengan manusia. Kita ni apa yang bersangkut dengan manusia lain. Itu pasal kita ni, yang pernah kita bicara, perlu sentiasa ucapkan maafkan saya, dan kita kena maafkan orang lain. Yang ni yang kita selalu kena tanamkan dalam diri. Teruk macam mana pun kena inaya dan sebagainya, perlu ada dalam diri kita sifat. Memang nak marah itu, memang itu sifat tabiat manusia, tak menjadi masalah lah. Tapi buatlah amarah tu dalam bentuk yang baik, dalam maksudnya dalam keadaan yang tidak tertonjol ataupun tidak sampai membuatkan pergaduhan yang besar. Maka yang terlebih baik antara kedua pihak ialah bermaaf-maafan. Bukan senang. Perkataan maaf ini bukan senang. Dia ringan untuk sebutan, tapi bukan senang bagi mereka yang tertimpa dengan permasalahan itu. Sampai nak minta maaf, aku tak nak maaf kan. Sampai kadang-kadang dulu kan, masa kecil-kecil dulu, ingat lagi, kalau jenis bab gaduh-gaduh, aku tak nak maaf kan, dunia akhirat aku tak nak maaf kan. Sampai hebat Allah pemaaf, dia bantainya, dunia akhirat aku tak maafkan, lantaklah dia. Sudah. Bila lantaklah dia, di akhirat nanti dia akan bertemu kembali. Dia akan cari orang yang kita bermaaf. Kalau orang tu dah minta maaf, kita pula jadi bersalah sebab kita tak memaafkan dia. So ibarat kena bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang terpuji bagi dia adalah apa sahaja yang umat buat pada dia. Apa orang Arab tak buat pada Nabi Muhammad, semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dibaling batu nak menyampaikan Islam saja, nak suruh tauhidkan Allah saja, dibaling batu berdarah-darah. Sampai malaikat, jin dan sebagainya semua tak sanggup nak tengok kesengsaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menawarkan diri, izinkan aku wahai Rasulullah, aku nak angkat bumi, aku nak angkat gunung ini, nak empak pada kaum, iaitu kita masyhur riwayat, iaitu di Taif, kaum di Taif. Tapi Rasulullah kata apa? Allahumma yahdi qaum fa innahu la ya'lamun. Sungguhnya hanya Allah yang akan beri petunjuk, mereka itu bukan di kalangan orang yang mengetahui. Akhirnya dalam tarum macam tu pun Rasulullah maafkan. Kita ni nak menyampaikan dakwah, tak ada pun lagi bunyi orang nak perang-perang sangat. Kalau di Malaysia lah, kalau negara lain Allah alam, kita nak menyampaikan dakwah dalam WhatsApp ke dalam Facebook pun takut-takut nak menyampaikan kebaikan. Tak ada ancaman bunuh dan sebagainya, pun kita tak mampu nak buat setara itu kan. Sesekali kita kena letakkan, itu konsep orang berdakwah. Orang beriman bila dengar sesuatu peringatan, dia kena sampaikan kepada orang lain. Itu konsep dalam Islam. Ilmu itu macam itulah. Dia dapat ilmu, dia kena sampai kepada orang lain. Tuan-tuan pun, tuan-puan pun, dia
dapat ilmu, kita mesti ada keinginan ataupun kesungguhan untuk sampaikan kepada orang lain, agar sentuhan ataupun apa kalam yang kita sampaikan boleh tersentuh kepada empunya badan atau orang yang membaca dan sebagainya. Zaman sekarang medium dakwah banyak. WhatsApp, Telegram, Facebook, IG, TikTok, ni semua boleh. Walaupun kita nampak benda tu macam seronok, lara dan sebagainya, tapi sebenarnya juga dia adalah medium dakwah. Itu pasal kami guru-guru agama ataupun ustaz-ustaz yang tersohor pun, mereka ni pun ada akaun Instagram, ada TikTok. TikTok ni kalau kita tengok, yalah tuan puan-puan tak pastilah, asyik meloncat, meriang dan sebagainya, entah apa lah. Tambah kalau tengok tu semua, kalau remaja-remaja perempuannya, ya Allah ya Tuhanku. Kalau TikTok lah. Tapi dalam seruan lain, orang ulama pun kena masuk dalam tu, bukan buat sama macam orang tu juga dah. Dia kena balas balik dalam bentuk dakwah. Biar dapat mengkambuskan segala perkara-perkara yang lara itu sendiri. Jadi itu juga adalah satu usul dakwah. Sekarang orang nak buat kitab pun dah tak mampu nak baca kitab pun dah. Jadi buat dalam bentuk dakwah macam tu. Banyak dalam TikTok tu tuan-tuan, sedutan-sedutan kata-kata tok guru ataupun macam contoh Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Badli Shah, Ustaz Kazim, mereka bagi nasihat. Volume dia nasihat, tapi memingnya ialah orang perempuan dan sebagainya. Dia macam mengajuk. Itu juga salah satu cara dia orang menyampaikan dakwah kepada remaja-remaja yang memang hari-hari menghadap handphone saja. Berjam-jam tengoknya sebagainya. Kemudian apabila sudah berkumpul semua, maka mengadu oleh binatang yang kena inayah itu kepada Allah Ta'ala akan dirinya dianiaya oleh manusia atau binatang-binatang. Maksudnya binatang ini bukan sekadar dia tuntut bela sesama binatang, malah kalaulah ada berkait dengan manusia, dia juga akan tuntut. Ni yang risau ni yang takut ni. Kita ni apa ya? Kita risau takut macam seolah-olah kita minaya kucing. Kita tengah makan, sedap makan, digesek-gesek kaki kita. Kita pun tolak dia. Kot tolak dia tu, dia tengah sakit perut, dia tolak. Kan? Kita pun kamu ni aku tengah makan ni. Sepak sikit dan sebagainya kan. Majuk dia. Lepas tu sekarang dia datang balik. Geram betul lah, jentik telinga dia. Ni biasa kan? Ni biasa. Itu tak apa, yang hempak dengan kayu lah ni, bukan kayu, dengan penyapu. Kamu ni apa mau kencing dekat rumah aku. Piak sekali kan. Ingat, kucing tu dia tak boleh cakap. Rupanya di akhirat kelak dia akan tuntut bela. Dia akan tuntut. Siapa cakap? Kita ni hadis cakap ni. Jadi Allah maksud banyak dah Ustaz saya buat. Kena cari ke kucing tu nak minta maaf? Pandai-pandai lah tuan-tuan. Kena hari tu dekat RR mana entah kita buat apa itu, mana nak pergi pula RR tu cari kucing tu lah kan. Jadi so berhati-hati. Saya pun pernah sekali dulu. Saya ingatkan kucing tu tak ada anak. Jadi kita dia pun sampai kencing berak dalam rumah. Kita pun hantar dia ke pasar. Hantar ke pasar. Tak apalah, saya ingatkan dia boleh. Selesai. Rupanya ada anak, dia beranak, dia curi-curi masuk, dia beranak dalam rumah saya. Udah ada 2 ekor, miau-miau kecil-kecil suara. La ilaha illallah, ibunya dah kita hantar ke pasar. Mana pula nak cari, berialah buat susu apa, dia tak minum. Dia nak cari mak dia. Allahu Akbar. Lepas tu cakap dengan isteri, jom kita cari kat pasar. Tak tercari kalau tuan-tuan. Allah, itu pun kira dosa kan. Udah, mana kita tahu, dia pun tak cakap. Aduh. Habis semua betul dan sebagainya. So tu inayah dan sebagainya. Kita pun kita kena mohon pada Allah Ta'ala lah. Dan kita berbuat baiklah, ganti balik mudah-mudahan. Dan antara perkara yang paling kalau dah tak mampu dan sebagainya, maka bersedekahlah. Kerana sesungguhnya bersedekah itulah yang akan mampu menggantikan dosa-dosa kita menginai orang lain ataupun dan sebagainya, selain pada kita bertaubat insya-Allah. Masalah yang ke-15, peluh menjadi azab besar di negeri akhirat.
Ketahuilah ya saudaraku, peluh itu adalah air yang terbit daripada lubang-lubang roma badan manusia. Itu peluh, kita sedia maklum. Yakni ialah air badan-badan kita. Maka di negeri akhirat, peluh itu menjadi azab bagi setengah manusia. Ya, peluh menjadi azab. Sekarang pun peluh kan, tapi peluh sekarang sihat. Orang memang nak cari peluh, biar pecah kalori dan sebagainya. Tapi di akhirat, hak yang nak pecah kalori inilah yang akan menjadi azab kepada kita, kepada sesengah manusia. Iaitu tatkala bersesak-sesak dan berhimpit-himpit orang di tempat berhimpun ahli langit dan ahli bumi, daripada malaikat, daripada jin dan manusia dan syaitan dan binatang-binatang dan burung-burung. Maka matahari pun terbit di atas semua makhluk itu, padahal panasnya telah berganda-ganda daripada masa dalam dunia ini. Kita dihimpunkan dalam satu kawasan, datang dipanggil padang mahsyar itu, dengan himpunan yang serapat-rapat mungkin, sehimpit-himpit mungkin. Dengan himpunan manusia, bukan sekadar manusia, jin, makhluk-makhluk lain yang kita tak nampak pun dihimpunkan bersama. Maka sudah pastinya dengan kepanasan yang ada itu akan mengeluarkan peluh dan sebagainya. Dan peluh itu adalah azab kepada sesetengah manusia. Na'udzubillah min zalik. Dan didekatkan dengan kepala sekalian alam itu, maka di sana itu tiada ada naungan ataupun perlindungan melainkan perlindungan arasy Tuhan Rabbul Jalil, iaitu Rabbul Alamin. Dan tiada dapat berteduh pada arasy itu melainkan orang yang berdamping diri kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam antara orang bernaung di bawah arasy dan antara orang yang berkeriau panas matahari, ada setengah meriwayatkan matahari sejengkal daripada kepala. Kita ini jarak matahari yang ada sekarang hampir 3 juta kilometer lebih. Yang sekarang ni, yang kita duduk di atas muka bumi ini, jarak bumi dengan matahari, cikgu sains ada di sini lah ke? Tak ada. Okey, hampir 3 juta kilometer. Manalah jauh pun kan. Ada setengah kata 3 trilion kilometer antara bumi dengan matahari. Tapi kalaulah tak hujan sampai 12 hari tak hujan, 3-4 minggu kan, kita tengah hari pun duduk tengah panas pun, duduk kat luar pun rasa lain macam kepala. Ini kan dia padang mahsyar yang jarak matahari ini dia tidak ada pelindung. Kita langsung tak ada pelindung. Kita boleh juga di sini lindung dalam rumah, dalam kemah ataupun dalam payung dan sebagainya. Tapi di padang mahsyar tidak ada perlindungan melainkan daripada perlindungan arasy Allah itu sendiri. Sudahlah matahari itu sangat membakar orang-orang dan menjadi bersangatan bala dan besar duka cita dari sebab panasnya. Kemudian bertolak-tolak makhluk itu sesengahnya dengan setengahnya yang lain, kerana sangat berhimpit-himpit, berselit-selit itu, dan bertindih-tindih kaki sampai tidak dapat seseorang meletakkan kakinya di bumi. Sampai orang tergantung, dia himpit, orang terlalu ramai, maka boleh sampai tergantung gitu, kaki tak ada pijak ke bumi. Itulah keadaan dan sifat ataupun suasana yang ada di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Sangat dahsyat. Apa yang kita cakap ni seolah-olah gambaran kita tak tergambarkan melain apa yang pernah kita lihat, tetapi sebenarnya berganda lagi teruk, berganda lagi hebat dahsyatnya. Kalau sebelum-sebelum ni, kalau kita rasa nak impit dan sebagainya, bukanlah maksudnya nak pengalaman mengimpit ni, contoh dalam ketika mana tawaf, terlalu ramai, sekarang dah tak ada pula macam tu kan. Jadi suasana macam tu. Dan bertambah daripada hal yang demikian itu, jadi bersangatan malu dan terbakar hati dengan sebab zahir keaifan pada waktu ditunjukkan amal di dunia di sisi Tuhan yang Maha Mulia. Maka sudahlah berhimpun pada waktu itu panas matahari dan panas manusia dan kebakaran hati dengan api kemaluan dan ketakutan. Maka peluh pun
lalu mengalir daripada tubuh manusia yang demikian itu, daripada pangkal tiap-tiap bulu rumahnya hingga hanyut peluh itu di atas bumi akhirat. Maksudnya dibanjiri dengan peluh-peluh kita saja. Itu azab panas itu pun dah jadi azab. Peluh kita juga adalah sebagai satu azab. Kemudian bertambah banyak keluar peluh itu dengan sebab tiada berhenti keluar daripada badan manusia sampai mengenelamkan ia akan badan manusia menurut kadar darjat mereka itu di sisi Tuhan. Setengahnya sampai kadar tumitnya. Ada setengah tu setakat tumit aja. Ada setengahnya kadar lutut saja. Air peluh tu ada yang setakat tumit, ada setakat lutut. Dan setengahnya tenggelam sampai ke pinggang, dan setengahnya sampai ke leher, bahkan setengahnya sampai tenggelam di dalamnya. Demikian tersebut di dalam hadis-hadis, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan lainnya. Kata Abu Isa sebegini, Anil Miqdari qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad hatta takuna qida milin awith nain. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Miqdad Riyadullahu, yang berkata, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apabila adalah pada hari kiamat dihampirkan matahari itu kepada segala hambanya, hingga adalah matahari kadar 1 mil atau 2 mil jauhnya dengan kepala orang, maka sangat merasai panas semua orang itu. Maksudnya sukatan jarak matahari dengan kepala manusia di padang mahsyar 1 mil atau 2 mil. Apa dia 1 mil dan 2 mil? Kita tengok seterusnya. Masalah 16. Masalah matahari tidak jauh dengan kepala orang pada masa di padang mahsyar. Sungguhnya dengan sepotong hadis yang di atas itu menunjukkan matahari itu sabit pada di padang mahsyar. Keadaan yang jaraknya 1 mil dan 2 mil ini ialah berlaku di padang mahsyar kelak. Dan telah dikhabarkan oleh hadis tiada jauh matahari itu dari kepala manusia. Qala Sulaim, telah berkata akan Sulaim, la adri ayil milain anna amasafah al-ardu amil mil allazi tuktahallu bihi al-ain. Rawi daripada hadis ini, Sulaim ini adalah salah seorang daripada perawi pada hadis berkenaan. Dia menambah, tiada aku ketahui manakah 2 mil yang dikehendaki dalam hadis ini. Adakah maksudnya jauh bumi yang kira-kiranya sukatan yang panjangnya dan jauh, ataupun maksudnya ialah mil yakni pencolik mata. Maksudnya pencolik mata ni, ada mil ini ada dalam istilah dalam bahasa Arab. Mil ni jaraknya jauh. Mil ni batu kan. Kalau kita bahasa Inggeris, mil ni batu. Mile kan, batu, perbatuan. Tapi adakah mil yang dalam bahasa Arab mil juga, iaitu penculik mata, maksudnya yang macam maskara kot, ataupun apa yang celak lah, yang dekat, bermaksud jarak aja dekat, yakni penculik yang dicelakkan di mata. Betul, maksud penculik yang dekat mata. Jadi mil ni ada 2 keadaan. 1 mil yang batu, 1 mil yang benda yang dekat dengan tubuh badan manusia, iaitu celak. Sekiranya dikehendaki makna yang pertama adalah matahari itu jauh sedikit daripada kepala alam, dan jika dikehendaki dengan makna yang kedua, jadinya matahari itu sangat rapat dengan kepala. Ini muhaddisin menafsirkan lafaz hadis ini. Yang seterusnya, qala fatushiruhum syams fayakununa fi araq kaqadri a'malihim faminhum man ya'khuzuhu ila aqibai wa minhum man ya'khuzuhu ila rukbatai wa minhum man ya'khuzuhu ila hiqwaya.
wa minhum man yuljihumuhu iljama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dileburkan akan mereka itu oleh matahari. Sifat matahari ni panas. Panas ini boleh meleburkan sesuatu. Maka sifat matahari panas, boleh meleburkan sesuatu. Maka jadilah mereka itu di dalam peluh seperti kadar amalan mereka itu. Dia kadar peluh itu berdasarkan amalan. Maka setengah mereka itu orang yang mengambil akan dia oleh peluh itu sampai ke tumitnya, dan setengah mereka itu orang yang mengambil akan dia oleh peluh itu sampai kepada lututnya, dan setengah mereka itu mengambil akan dia oleh peluhnya sampai tenggelam kadar pinggangnya, dan setengah mereka itu orang yang dikekang akan dia oleh peluh itu sehabis-habis kekangan, yakni sampai peluh itu di rahangnya. Rahang dia maksud sampai tengkuk lah, sampai ke rahang, kadar peluhnya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi ilaihi yuljimuhu iljama. Maka aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangannya ke arah mulutnya, yakni dikekangkan tangannya ke mulutnya akan sebagai kekangan yang memberi rupa sampai peluh itu sampai ke tahap mulut. Bayangkanlah kita yang peluh dekat setakat badan ni pun, ya Allah Tuhanku, gelisahnya. Ini kan peluh menjadi banjir, yang boleh menenggelamkan kita, jadi kepanasan yang tak keharuan. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ni hadis ni hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Umar. Maksudnya ada lagi riwayat lain. Ibu Sa'id Al-Khudri pun ada riwayat hadis cerita berkenaan. Ibnu Umar pun ada cerita berkenaan. Bermaksud hadis ini sangat sahih. Bila hadis ini sangat, hadis pun bila sahih ini bermaksud benda ini mutlak perkara, dan kita kena beriman perkara ini pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Masalah peluh sampai ke telinga manusia pada hari kiamat. Sungguhnya telah berlalu hadis yang menerangkan peluh terbit daripada orang-orang yang bersesak di padang mahsyar itu kelak, iaitu macam-macam kadarnya dengan sekira-kira amalnya. Dan di sini satu hadis lagi mengkhabarkan keluar peluh itu dan berdiri orang-orang dalam peluh itu setengah dan tenggelam badannya sampai ke telinganya. Maka hadis itu diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumu an-nas li rabbil alamin, qal yaqumu fi rashhi ila ansafi azanihim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, pada hari berdiri orang-orang bagi Tuhan sekalian alam. Sabdanya pada tafsiran itu, iaitu berdiri orang kerana Tuhan itu di dalam peluh sampai kepada setengah telinga mereka itu. Maksudnya ada riwayat lain yang meriwayatkan berdasarkan satu firman Allah, menyatakan bahawa berdirinya manusia di padang mahsyar dengan berdasarkan amalan tersebut, dan juga dengan kadar peluhnya sampai ke telinga. Jadi di sini ada beberapa riwayat. Ada yang daripada tumit, orang berdasarkan amalannya peluh tumit, ada peluhnya sampai lutut. Dia dalam hadis-hadis yang kita telah dengar tadi, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke rahang ataupun leher, dan ada juga dalam satu riwayat yang berbeza, tak ada masuk dalam riwayat yang tadi, riwayat yang lain menyatakan sampai peluh itu sampai ke paras telinga. So, bermaksud apa? Kalau kita nak bayangkan dalam sungai lah, tapi sungai lain sifatnya, air sungai yang payah dan sebagainya. Ini peluh. Dengan masin, kalau masin laut tu boleh kira lagi, ni masin orang. Kita duduk sebelah-sebelah pun dengar, baru hamil pun rasa lain macam, tak selesa, tapi tak naklah cerita kan. Tapi bermaksud itu kehidupan manusia
yang berada di padang mahsyar. Kita, saya dan kita semua pun belum pasti bagaimana keadaan kita di padang mahsyar. Itu pasal kita kena sentiasa berdoa, beristighfar, selalu ingat pada azab Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang lara, yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bersama untuk terus kekal dalam keadaan redha Allah. Kerana apabila Allah, sebab apa pun kehidupan kita, pengakhiran kita, kita mohon agar kita ini kehidupan yang diredai oleh Allah. Sebab Allah mampu untuk menghapuskan segala dosa kita, dan Allah mampu untuk menutup segala aib kita. Maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk kita. Mudah-mudahan kita adalah di kalangan orang-orang yang sentiasa didapat rahmat Allah, insya-Allah. Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula, ini hadis ini lagi hasan lagi sahih. Ini maksudnya ini adalah hadis hasan lagi sahih berkaitan tentang keadaan situasi manusia di padang mahsyar kelak. Okey, pada habis dah bab yang kedua. Selesai bab yang kedua, bolehlah buat ujian lah. Bolehlah buat ujian. Sebutkan 5 nama-nama hari kiamat. Oh, sudah. Jangan tiru, tak boleh sama. Sebab nama hari kiamat berapa banyak tu? Kita dah boleh je. Jadi kalau 5 cukup. Kalau sebut seorang-seorang kan, pejam mata boleh sebut. Itu kalau ujian. Kena buat begitu, minggu depan tak ada datang dah kuliah. Apa hal rantangannya? Takut nanti kena ujian. Itu pasal sekarang dekat sekolah mana ada buat peperiksaan. Mana ada periksa, tak bagi periksa. Semua sekarang pentaksiran berasaskan bilik darjah. Sebab apa? Kadar orang ponting, budak sekolah ponting dah banyak. Ponting bila takut ujian. Dulu kita bila uji ada peperiksaan, kita seronok. Bukan seronok, kadang-kadang seronok, tapi bila dapat tu kita tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lepas tu kalau rekod tu, cikgu pula dulu rajin. Jangan kata cikgu dulu tak rajin. Cikgu dulu rajin. Kalau yang A dia tulis pen biru, kalau yang E dia pen merah, bertukar kan. Kalau 40 ke bawah dia catat dengan merah. Kalau semuanya pen biru, seronok lah. Ini sekarang ada yang biru, ada merah, tengah, macam-macam. Rajin tu cikgu-cikgu dulu. Benda tu nak tunjuk pada mak bapak, suruh tanda tangan. Sekarang ni kalau bagi pada anak, buat je tu sampai sudah, tak sampai ke bapak. Tu pasal sekarang kaedahnya panggil mak bapak datang sekolah. Itu kalau ada anak, mungkin anak dah besar kan, cucu-cucu dan sebagainya. Memang itu kaedah sekarang. Tengok, sistem semakin memanjakan anak bangsa. Periksa tak ada kan. Saya kalau jadi kalau ni lah, kalau saya jadi kanak-kanak zaman sekarang, akal kita dulu duduk hidup sekarang ni, tak payah datang sekolah rendah tak apa, naik tingkat 1 confirm kan. Tambah sekarang UPSR tak ada. UPSR tak ada. Lepas tu lulus tak lulus, confirm sekolah dah ada dah, sekolah menengah dah siap dah. Dulu saya ingat, saya pernah juga di Semanggul. Di Semanggul sistemnya, kamu tak lulus pelajaran, kamu tak naik kelas. Jadi saya masuk masa tu peralihan, ada seorang tu memang dah 2 tahun ni peralihan. Apa hal apa? Rupanya dia tak lepas-lepas subjek dia untuk dapat naik ke tingkatan seterusnya. Itu baru betul. Maksudnya dia kena mau pun tak mau, dia mesti dapat ilmu, mesti pulun, mesti hafal. Berjawab periksa, lulus baru naik atas. Kita sekarang ni lulus tak lulus. Dulu satu masa zaman-zaman tuan-tuan dan puan-puan, SPM lah, SPM ke SRP. Kalau BM-nya kantoi, lagilah. Udahlah tu, setakat itu je. Lepas tu ada pula paper mengulang. Paper Julai, paper matematik, dan sebagainya. Sekarang ni kamu lulus tak lulus. Sekarang ni markah 40% pun universiti tawarkan ni tempat. Dapat peringkat makbul pun boleh pergi Mesir. Ini hakikat sekarang. So kalau kat pondok buat apa tu, cabut lari kan.
Kalau guna sistem tapi sistem dia tu mana janganlah uji-uji, biar cakap dah lah kuliah aja. Dah lah kan. So apa sebenarnya kita nak reflect, rasa semua nak benda pendidikan yang ada sekarang bukanlah sebagaimana yang terdahulu. Sekarang ni sangat membanggakan budak, tapi sekarang ni tengok viral budak-budak SPM yang belum habis lagi periksa pun tengok betapa kurang ajarnya. Tulis fuck teacher. Dekat dia dah habis paper hari ni last. Dia punya tunjuk belangnya. Lepas tu ada ini semua yang saya cerita ni adalah benda yang betul-betul berlaku dalam tempoh seminggu dua ni. Yang tunjuk sekarang ni handphone semua ada. Tunjuk campak buku teks atas sungai, dalam sungai. Dia duduk kat jabatan, aku dah habis periksa, dia campak buku tu terus atas sungai. Ni berlaku pada minggu lepas. Hebat. Ini hakikat keadaan. Saya senang cakap bila saya komen situ, hilangnya sebuah yang dinamakan barakah. Hilangnya keberkatan ilmu. Tak tahu dia belajar kerana apa. Betapa. Dan sekarang ni orang mencerca cikgu terlalu ramai. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Hilang keberkatan ilmu, hilang segala-galanya. Yang baru ni viral seorang guru mengajar bahasa Inggeris, mengajar sains dalam bentuk bahasa Inggeris, tapi pronunciation dia tak berapa nak betul dari segi sebutan. Di viral pula orang yang mendengar tu gelak sampai 18 harakat lebih. Koh kira-kira memang sampai 18 harakat, 20 harakat. Betapa biadabnya dan kurang hajarnya seorang yang dipanggil manusia daripada guru. Guru ni hebat macam mana pun jangan hina. Jangan hina. Kerana hilang keberatan ilmu, hilang keberkatan amal, habis semua. So inilah yang berlaku pada sekarang. Sekarang ni pun murid dah makin esok dah start bagi sekolah rendah buka sepenuhnya. Prasekolah ni tahun 3, 4, 5, 6. Begitulah keadaan. Kita pun tak tahu. Hampir setahun celam-celung dia punya ilmu sedar-sedar naik kelas. Anak saya pun berapa hari je udah darjah 1, udah tahun ni darjah 2. Kelasnya entah berapa hari je kan. Jadi semua dalam keadaan macam tu. So dalam hakikatnya ilmu, bagaimana mereka dapat mencerna ilmu dengan keberkatan ilmu berhadapan dengan guru. Mudah-mudahan segala perkongsian yang telah berlaku insya-Allah jadi iktibar pada kita, sama-samalah kita ingat pada diri kita, anak cucu kita tentang betapa pentingnya ilmu dan mendapatkan, carilah keberkatan ilmu itu sendiri. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Saya bukalah sedikit 1-2 pertanyaan yang mampu ni jawab. Kalau tak jawab, maksudnya saya tak tahu tu. Itu senang ni. Bolehlah kalau apa sebarang pertanyaan kita buka ataupun pandangan tambahan daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Tak ada Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada riwayat yang menyatakan bahawa dia bercampur. Tetapi maksudnya Allah bangkitkan kita dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa soal kita ni peluh itu dalam amal berdasarkan amalan kita dengan impitan yang ada berlaku pada kita. Kita tak tahu bagaimana gambaran yang sebenarnya, tetapi apa yang ditafsirkan dalam muhaddisin menyatakan bahawa peluh kita adalah untuk kita. Tapi dalam masa sama kita juga dalam hidup dalam berhimpit-himpit. Wallahu taala a'lam bagaimana keadaannya yang diboleh. Ada kalau kita dua himpit-himpit, orang lain dalam keadaan yang berbeza. Kalau kita dah buat dalam kepala seolah-olah kita duduk dalam satu tapungan, semua orang akan berpur sekali. Tapi apa itu pun mungkin berlaku, mungkin dihimpunkan dalam kalangan yang level yang sama,
maka amalan mereka yang sama level ini, maka situ. Ada setengah yang mengatakan mungkin juga dalam keadaan yang saya kata yang pertama tadi, duduk berhimpit-himpit, tapi peluh dia kerana amalan dia setakat lutut. Orang sebelah dia setakat dia. Tapi tak tahu bagaimana arah. Sebab ini min haitsu la yahtasib, benda yang kita tak tahu menahu. Yang sam'iyat, benda yang sam'iyat. Bagaimana keadaan yang berlaku. Tapi kalau sekarang ni pun tengok sidang parlimen. Antara seorang dengan seorang, si ada kotak Ada kotak. Apakah di pada masa begitu keadaannya? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi keadaannya begitu. Jadi kita dari segi pemikiran manusia kita ni, kalau kita minta lindung, janganlah kita di kalangan orang yang seumpama itu diberi azab. Satu. Yang kedua, kita punya pemahaman agar tidaklah sampai kita merasai azab itu. Dan ada kemungkinan mungkin dalam keadaan begitu, pengertiannya ialah kita mungkin duduk dalam keadaan yang levelnya sama. Orang yang sebelah ni pun macam tu juga mungkin keadaannya, dosanya, jahatannya kita sebagainya, maka arasnya semua sama. Ada yang arasnya yang tenggelam, ada yang setakat telinga, geng-geng yang telinga. Tapi tetap juga bercampur antara satu sama lain. Sebab himpitan ataupun ramai itu tetap tidak ada khilaf. Sebab berkumpul dalam keadaan berhimpit-himpit. Berkumpul dalam keadaan himpit-himpit ramai, rapat. Lepas tu ada pula azab peluk. Jadi keadaan begitulah yang di mufassirin, muhaddisin mensyarahkan. Jadi wallahu taala a'lam. Kita pun tak tahu bagaimana keadaannya, tetapi yang penting itu ke azab yang teruk. Sebab apa yang kita bayangkan sebenarnya belum sampai lagi tahap apa yang sebenar-benar akan berlaku. Sebab yang dia punya jarak gandaannya itu lebih besar, lebih teruk, tak dapat nak bayangkan. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan boleh menjawab kepada soalan itu. Memang kita kan buat kita dekat-dekat ni, tapi aku setakat ni, yang ni setakat kita pun tak tahu kan. Dulu pernah juga terbayang masa kecil-kecil, kita ni nanti akan berenang dalam poluh sendiri. Dulu macam dalam sungai lah berenang katanya. Maksudnya bergerak dalam keadaan berenang, tapi dalam peluh sendiri ke, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Itu keadaannya. Nanti mungkin kita akan jumpa lagi hadis-hadis yang berkaitan, yang bersifat berkaitan dengan keadaan gitu. Ada lain? Ya, sila. Itu bab peluh. Yes. Masa kita di sana. Ada tak azab ataupun penghalang kita di sana semasa di bumi? Contohnya najis kita sendiri yang terbuang hari itu, ada tak dia menjadi penghalang kita di sana? Penghalang maksudnya? Penghalang kita maksud kita nak ke depan juga tak dapat kerana najis kita terlalu tinggi. Ibaratlah contoh. Itu menjadi satu penghalang. Ada tak hadis atau apa menerangkan bab itu? Dalam bab yang dari segi pembacaan lah, dari segi bacaannya, yang najis bukanlah jadi satu penghalang di sana. Najis ini yang ada cerita dalam tentang najis azab ni ialah dalam neraka, iaitu nanah, bermandi dengan nanah, minum dengan air nanah dan sebagainya berkaitan dengan ni. Bab kaitan najis dia tidak ada dalam situasi di padang mahsyar. Tapi wallahu taala ala, kita tak jumpa pada hadis ni. Tetapi yang berkaitan tentang, kalau apa yang saya faham maksud, apakah najis itu menjadi penghalang kita di padang mahsyar? Bab najis dia tak ada. Yang ada cerita tadi kepanasan dan air peluh. Cuma ada lagi beberapa keadaan manusia di padang mahsyar yang kita akan baca nanti. Keadaan di mana berjalan muka di bumi, kaki di atas, keadaan di mana dibangkitkan dalam bentuk apa yang bentuk babi, binatang, sedangkan dia manusia. Itu ada. Tapi dalam bab yang cerita tentang najis ni tak jumpa lagi dah, wallahu alam. Tapi kita kalau nanti kita akan baca, kita akan jumpa. Itu yang boleh saya jawab lah. Yang jelas yang bab cerita pasal nanah, najis dan sebagainya, itu azab dalam neraka. Itu azab neraka. Ni berbeza ni. Selepas pada mahsyar dia ada lagi hisab, apa dan sebagainya. Lepas tu di padang, di neraka dan di syurga. Itu berbeza. Jadi yang bab cerita pasal najis, banyaknya yang sabit hadis riwayat dalam neraka. Minum daripada nanah dan najis sendiri dan sebagainya. Itu. Dan mahsyar belum lagi. Mahsyar tak jumpa.
Bab najis tak ada. Dia sekadar peluh. Tapi peluh pun sebenarnya itu dah lebih teruk azabnya kan. Apatah lagi panas. Allah Ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan perkongsian kita ataupun masa yang sejam lebih kita bersama ni memberi manfaat pada kita, dan mudah-mudahan mohon pada Allah Ta'ala agar diampunkan dosa kita, diperingankan segala azab yang sekiranya tidak diampunkan, maka Allah ampunkan kita di atas muka bumi ni lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtin alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang ada yang kami perolehi ya Allah. Lindungilah kami daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada sengsara di padang mahsyar-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat pilihan dan perlindungan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tubuh badan kami untuk beribadat dan melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Sari muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallah.